Selamat tengah hari, salam sejahtera. Selamat hari ketiga kempen PRU 15. Rata-rata parti-parti politik sudah menyatakan manifesto mereka. Yang terkini Perikatan Nasional dan juga ada juga daripada Barisan Nasional semalam. Okeylah, aku nak ulas tentang manifesto Barisan Nasional semalam yang telah dibacakan sendiri oleh Presiden UMNO merangkap pengerusi Barisan Nasional yaitu Zahid Hamidi. Mungkin ramai orang yang suka, aku pun suka juga. Kalau kamu kata aku tak suka, aku suka dengan manifesto itu. Antara manifesto yang dinyatakan janji, manifesto ini janji, tak tahulah dibuat ke tidak, kita tunggulah nanti. Yang aku tertarik pertama ialah apabila pengerusi Perikatan Barisan Nasional yaitu Zahid Hamidi mengatakan akan ada yuran percuma ataupun tidak ada yuran pengajian percuma untuk semua rakyat yang berada di B40 untuk pengajian tinggi. Itu bagus, itu memang menarik, itu boleh menarik dan sangat bagus kalau tapi ada kalaunya. Kalau dilaksanakan, jangan saja nanti tiba-tiba pula ada kelayakan inilah, ada kelayakan itulah, dan ada juga mungkin tiba-tiba nyatakan pula fasa demi fasa. Kalau nak bagi semua, itu kita suka. Yang kedua yang kita suka juga ialah apabila janji manifesto itu menyatakan akan ada pendigitalan dalam pendidikan. Ini menarik kerana sudah banyak kali kita dengar, tapi tak jadi-jadi juga. Jadi yang kita harap ialah bukan hanya manifesto semata-mata, tapi dijadikan. Janji manifesto Barisan Nasional itu ialah tidak akan ada buku teks lagi kalau Barisan Nasional menang. Jadi akan ada pendigitalan. Semua orang akan guna peranti. Kalau aku tak silap mungkin akan guna gadget seperti laptop kah, handphone kah, telefon kah dan sebagainya. Yang jadi persoalan besar aku ialah sejauh mana ia dapat dilaksanakan di Malaysia. Kerana kita punya sistem sangat masih lagi ketinggalan sebenarnya. Dari segi internet contohnya, capaian internet kita kalau di bandar bagus, kalau di pekan mungkin bagus, kalau di kampung langsung tiada. Khususnya di Sabah Sarawak, di kawasan kami Sabah Sarawak, ini boleh dipertikaikan, ini boleh dipersoalkan sejauh mana itu boleh dipraktikkan. Itu manifesto itu sejauh mana dia relevan, itu menjadi persoalan. Tapi kalau boleh dibuat, itu bagus. Kerana banyak kali sudah kita dengar, contohnya janji ada pembantu guru dan sebagainya, tetapi sepertinya lenyap ditiup angin begitu sahaja. Satu lagi tentang pendigitalan ini. Kalau ini terjadi, kita harap bantuan yang dibagi, laptop yang dibagi, gadget yang dibagi, peranti yang diberikan itu adalah peranti yang bertaraf dunia. Jangan bagi ala kadar, Jadi itu kita suka. Tapi yang sebenarnya aku nak cakap melalui ulasan ini ialah dalam manifesto yang telah dinyatakan oleh Zahid Hamidi itu ada 3 perkara yang langsung tak disentuh. Yang ini anda boleh komen. Pertama, dalam manifesto itu langsung tidak disebut tentang, manifesto dipanggil padu. Manifesto itu langsung tidak menyebut tentang memerangi rasuah dan kedua, memerangi penyelewengan. Cuma dalam manifesto itu ada dinyatakan tentang pendanaan politik. Nampaknya manifesto itu seakan-akan mahu supaya pendanaan politik boleh diterima oleh semua orang. Dan manakala tentang penyelewengan rasuah pula, jadi aku nak ulang semula. 3 perkara yang tiada ialah tentang langkah memerangi rasuah
dalam kalangan ahli politik juga di seluruh Malaysia tidak disentuh langsung dalam manifesto itu. Yalah, kita memang faham dan kita memang tahu memang mereka tidak akan masukkan itu dalam manifesto kerana macam mana nak masukkan kalau banyak lagi pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional yang masih mempunyai kes mahkamah dalam perbicaraan, dan yang paling penting Najib Bosku, idol mereka, sedang meringkuk di penjara kerana kes rasuah dan penyelewengan salah guna kuasa dan telah dipenjarakan 12 tahun. Jadi yang aku nak tahu sejauh mana kekuatan keinginan Barisan Nasional nak memerangi rasuah dan penyelewengan. Kalau ini tidak dinyatakan, bermakna manifesto daripada Barisan Nasional. Manifesto Barisan Nasional ini dipanggil dan dikenali sebagai PADU, Padu atau Perancangan Amal dan Usaha, yang menyatakan bahawa BN bertekad memastikan amalan politik di negara ini dihidupkan hanya dengan cara bertanggungjawab dan telus melalui penggubalan akta pendanaan politik. Baik, apa yang aku nak ulas ialah apa yang tiada di dalam manifesto Barisan Nasional tersebut. Yang ada, kita tak payah ulas sangatlah. Sebab yang ada itu harap-harapnya nanti dibuat. Jangan jadi janji terang bulan saja. Antara yang menarik yang dinyatakan di dalam manifesto Barisan Nasional itu ialah tentang persoalan kalau Barisan Nasional menang, tidak akan ada lagi buku teks. Yang ada hanyalah digital. Sistem pendigitalan buku teks. Ini satu berita yang memang mengejutkan kita. Tak terfikir juga kita tentang hal itu, tapi sejauh mana daya kelaksanaannya jadi persoalan ramai netizen. Sehingga ramai juga yang telah mula troll perkara tersebut. Biasalah. Rakyat Malaysia ini memang raja troll. Nampak saja perkara yang memang lucu ataupun perkara baru ataupun perkara pelik sedikit, orang akan troll terus. Jadi mereka troll kata pelaksanaan persekolahan tanpa buku teks hanya akan jadi angan-angan, kata mereka. Kerana sebelum ini pun banyak janji-janji tentang persekolahan di Malaysia masih belum lagi dilaksanakan, antaranya pembantu guru dan macam-macam lagi. Bahkan mereka kata mungkin itu hanya satu perkara yang janji tinggal janji. Selain itu, yang menarik di manifesto Barisan Nasional ialah apabila mereka menjanjikan, Barisan Nasional menjanjikan persekolahan untuk pengajian tinggi percuma kepada mereka yang berada di B40. Perkara ini bagus, sangat bagus. Tapi harapan netizen, apabila mereka melihat kebanyakan mesej yang aku lihat dalam komen di dalam perkara itu, ialah mereka kata, jangan sampai ianya akan menjadi sulit pula, susah pula mau dapatkannya. Dengan kata lain, mereka kata jangan sampai nak dapatkan itu perlukan syarat-syarat yang tinggi, perlu ada kelayakan yang ini, yang itu dan sebagainya. Jadi mereka berharap begitu. Hari ini yang kita nak ulas ialah apabila Barisan Nasional tidak menjanjikan perangi rasuah dan penyelewengan serta pemberian pelaksanaan 3 timbalan Perdana Menteri dalam manifesto Barisan Nasional. Yang aku terkejut, kenapa Barisan Nasional tidak menyenaraikan janji perangi rasuah dan penyelewengan di dalam manifesto mereka. Ialah, kita memang tahu bahawa Barisan Nasional masih mempunyai masalah dengan kes-kes masalah rasuah. Antaranya ialah Zahid Hamidi yang masih lagi belum selesai perbicaraannya di mahkamah. Selain daripada itu, idol mereka sedang berada meringkuk di penjara, yaitu Najib Razak Bosku. Dia sudah meringkuk di penjara, jadi tidak hairanlah mereka tidak mahu menulis manifesto menjanjikan perangi rasuah
di dalam manifesto mereka. Tetapi aku sangat mahu sebenarnya kalau manifesto perangi rasuah ini ditulis di dalam mana-mana, manifesto gabungan parti politik, sama ada Pakatan Harapan, Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Kerana ini akan memperbaiki negara. Bak kata pepatah, nak tumbangkan satu perkara kena bermula dari akar. Nak selesaikan sesuatu perkara kena bermula daripada akar. Menurut aku, menurut pemerhatian aku, masalah besar di Malaysia ini ialah bermula daripada rasuah dan penyelewengan. Untuk menyelesaikan masalah di peringkat rakyat, ia bermula daripada pemimpin. Rasuah dan penyelewengan kuasa ini. Oleh sebab itulah, itu sebabnya aku nak sangat janji ini, yaitu rasuah dan penyelewengan, dimasukkan ke dalam manifesto mana-mana parti politik yang bertanding pada PRU kali ini. Tapi malangnya Barisan Nasional tak berani dan tak janjikan manifesto memerangi rasuah. Walaupun baru beberapa menit yang lepas Ismail Sabri Yaakob mengatakan Barisan Nasional tidak memberikan janji terang bulan ataupun janji-janji setinggi bulan. Dia kata mereka beri apa yang boleh dicapai. Okeylah. Mungkin itu sebabnya perangi rasuah dan penyelewengan tidak dimasukkan di dalam manifesto Barisan Nasional. Dan yang lebih menarik ialah apabila dalam manifesto Barisan Nasional ini tiada janji untuk memberikan 3 timbalan Perdana Menteri. Aku tak kata di mana-mana, aku nak kata melalui manifesto Barisan Nasional. Kerana selepas dibacakan manifesto ini, baru beberapa menit yang lepas aku baca lagi satu laporan menulis bahawa Zahid Hamidi telah pun mengulas tentang perkara 3 timbalan Perdana Menteri ini. Beliau kata walaupun tidak ditulis dalam manifesto, tetapi usul untuk mewujudkan 3 timbalan Perdana Menteri Malaysia, iaitu satu daripada Malaya ataupun Semenanjung Malaysia, satu orang dari Sabah dan satu orang dari Sarawak, tetap akan dilaksanakan, kata Zahid Hamidi. Jadi ramailah orang yang menulis dalam laporan itu, aku baca dan juga tular di TikTok. Mereka kata kalau yang tertulis di manifesto pun sukar nak dilaksanakan, apalagi yang tidak ditulis dalam manifesto. Kenapa tak nak tulis saja, kata mereka. Jadi mereka kurang percaya pelaksanaannya. Dan kalau ini dibuat, terjadi, memang ini adalah rekod dunia. Belum pernah ada sebuah negara ada 3 orang timbalan Perdana Menteri. Dan menjadi persoalan netizen ialah apa peranan 3 orang timbalan Perdana Menteri yang begini ramai ini. Kecualilah mereka mempunyai kuasa untuk meluluskan sesuatu projek ataupun kuasa yang tidak bertindan. Sekiranya ada 3 timbalan Perdana Menteri dan mereka pula bertindan antara satu dengan yang lain kuasanya, ini akan menyebabkan lebih rumit sistem pentadbiran negara. Bagaimanapun, aku faham tujuan memberikan 3 jawatan timbalan Perdana Menteri ini ialah supaya sama rata kuasanya. Sama rata kuasanya, kata mereka, dan aku pun faham tentang itu. Tapi daripada memberikan 3 timbalan Perdana Menteri, lebih baik bagi 3 jawatan kanan menteri kepada mereka. Okeylah dah. Itulah dia ulasan kita tentang manifesto Barisan Nasional yang telah diumumkan. Semuanya menarik, tapi yang lebih menarik, perangi rasuah, penyelewengan dan 3 timbalan Perdana Menteri tidak ditulis dalam manifesto Barisan Nasional. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.